Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzadin Wad Daulah, Pengerusi Jemaah Takbir Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Majlis keagamaan yang diadakan bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan berlangsung petang tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Ahli Jemaah Takbir Yayasan. Yang Berhormat bin Datuk Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan, dan Awang Ahmad Jeffrey bin Abdul Rahman, Penolong Pengarah Urusan Agensi Pelaburan Brunei selaku Pemangku Pengarah Urusan Yayasan. Bacaan tahtim Al-Quran oleh 30 pegawai dan kaki tangan yayasan dipimpin oleh Dr. Haji Samsul Muawan bin Haji Shodek, Guru Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Doa khatam dan doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Penorangkaya Paduka Setia Raja Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Muhyiddin. Penglihatan anak bulan Syawal tahun 1443 Hijrah akan diadakan di seluruh negara pada petang hari Ahad 29 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 1 Mei 2022 Masihi. Hakim-hakim syar'i dan para pegawai mahkamah-mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai-pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan dan Jabatan Mufti Kerajaan akan berada di tempat-tempat yang ditetapkan untuk meruqyah. Tempat tersebut Tanjung Batu Kampung Sabun, Bukit Agok Jerudong, Bukit Lumut Daerah Blaid dan Bukit Ambok Daerah Tutong. Pengumuman 1 Syawal 1443 Hijrah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja hasil ruqyah diperoleh. Orang ramai dalam pada itu diminta memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat tersebut. 1,300 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 25 April 2022 yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 17,506 dos iaitu 40.8%. Menteri Kesihatan mengumumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga memaklumkan sebahagian daripada kanak-kanak dalam kumpulan umur tersebut juga menerima dos kedua vaksin berkenaan sebanyak 169 dos diberikan meliputi 0.4% kanak-kanak. Dalam pada itu liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah kekal pada kadar 64.4%. Banyak 136 kes baru telah dilaporkan, iaitu 118 kes hasil ujian ART dan 18 adalah hasil dari 597 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 141,405 kes. Terdapat 2 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU.
manakala satu kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 197 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 140,249 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 938 kes, iaitu 22 kes sedang dirawat di hospital manakala 916 sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Bersempena dengan sambutan World Quran Hour, Jawatankuasa Takmir Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah, Kampung Sungai Akar, petang tadi menganjurkan majlis ke arah menjiwai Al-Quran bagi mendokong hasrat negara untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, selaku penaung 1 Jawatankuasa Takmir Masjid berkenaan. Pengisian majlis membaca surah As-Sajdah bertepatan dengan tema World Quran Hour, iaitu dunia bersujud dalam mencapai matlamat dunia berbudi dan penyayang. Sempena bulan Ramadan, Kementerian Kesihatan mengadakan majlis bacaan surah Yasin dan tahlil serta penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Nurul Inayah Hospital Raja Isteri, Pengiuran Anak Salehah. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan seterusnya disusuli dengan bacaan tahlil. Pada majlis ini, 22 anak yatim warga Hospital Raja Isteri, Pengiuran Anak Salehah menerima sumbangan derma. Majlis diadakan bagi meningkatkan amal ibadat dalam bulan Ramadan. Muhammad Hafizuddin Shah. Laman Sesawang Brunei Trade menyediakan maklumat-maklumat yang berguna bagi pengeksport, pengimport dan pembeli dari luar negara. Petang tadi, Majlis Pelancaran Laman Sesawang Brunei Trade, bruneitrade.mofi.gov.bn diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Laman Sesawang tersebut memuatkan maklumat-maklumat seperti langkah-langkah yang diperlukan bagi pengimportan atau pengeksportan barangan dan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang disertai oleh negara Brunei Darussalam. Juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Antarabangsa, antaranya perjanjian perdagangan. Kementerian Tenaga, Jabatan serta badan-badan berkanun di bawahnya petang tadi mengadakan majlis tadarus dan khatam Al-Quran. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. Majlis dianjurkan oleh bahagian tenaga manusia, sektor tenaga, unit audit dalaman dan otoriti kebangsaan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf untuk masjid berkenaan. Sementara itu, Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Tutong pagi tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran 50 kali sempena sambutan Jubli Emas Bangunan Pejabat berkenaan. Majlis diselajurkan dengan perasmian program Infak Mahabbah Ramadan. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Jami Asri Hassanal Bolkiah pagi tadi mengkayahkan majlis khatam Al-Quran bagi kelas bimbingan Muslimah seluruh negara. Hadir Pengiuran Datin Haja Masrelawati alias Khadijah binti Pengiuran Muhammad Said, isteri Timbalan Mufti Kerajaan. Majlis berlangsung di Jami Asri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong.
Pembayaran zakat fitrah kini boleh dibuat dengan lebih mudah melalui kaedah pembayaran secara dalam talian. Bagaimanapun, sebilangan besar umat Islam lebih cenderung menggunakan kaedah pembayaran secara tunai di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Zakat fitrah hendaklah dikeluarkan bermula 1 Ramadan sehingga sebelum sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri. Pembayaran zakat fitrah boleh dilakukan di masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara melalui amil yang dilantik atau melalui perkhidmatan pembayaran secara dalam talian. Pada tahun ini, beras wangi berharga RM2.84 sekilo dan beras siam berharga RM1.93 sekilo. Meskipun pembayaran zakat fitrah secara dalam talian diteruskan lagi pada tahun ini, orang ramai masih memilih untuk pembayaran zakat fitrah di masjid, surau dan balai ibadat. Amil untuk mengutip zakat itu ia lebih sahih lagi dari segi kita ni orang Islam tu. Kalau macam ia berdepan ada akadnya. Membayar zakat di masjid itu saranku senanglah, macam tani berdepan dengan amil itu kan. Afdal rasanya lah. Beri kemudahan, senang. Biasa sudah membayar di masjid itu, Pak. Bagi memudahkan masyarakat Islam untuk menunaikan kewajipan zakat fitrah dengan penjimatan masa dan keselamatan kewangan, satu kaedah alternatif diperkenalkan iaitu pembayaran secara dalam talian. Menurut statistik Kementerian Hal Ehwal Agama, kutipan zakat fitrah pada tahun 2020 berjumlah RM977,815.59. Sementara pada tahun 2021 berjumlah RM1,534.93, meningkat sebanyak 3.65%. Manakala keramaian muzaki meningkat 3.40% pada tahun 2020, dicatatkan sebanyak 346,103 orang mengeluarkan zakat dan pada tahun 2021 dicatatkan sebanyak 357,868 orang. Sementara itu, zakat harta direkodkan pada tahun 2020 berjumlah RM17,014,690.53, meningkat sebanyak 5.09% berbanding RM17,881,059.83. Keramaian muzaki pula direkodkan pada tahun 2020 sebanyak 5,683 orang dan 5,305 orang pada tahun 2021, menurun sebanyak 6.65%. 45 penerima terpilih daripada golongan kurang berkemampuan di daerah Tutong menerima sumbangan menerusi program Jalinan Takwa. Penyerahannya diadakan secara pandu lalu di kawasan Pusat Kegiatan Warga Mas Tutong pagi tadi. Diadakan buat kali ke-21, program merupakan anjuran pusat berkenaan dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM Cawangan Daerah Tutong. Sumbangan berupa beras dan catun makanan. Tabung Kebajikan Anak-anak Yatim Daerah Tutong semalam menerima sumbangan derma. Majlis tersebut berlangsung di Jabatan Daerah Tutong. Sumbangan derma diterima oleh Dayang Siti Maisarah Zalikah binti Haji Awang Ramli, pemangku penolong pegawai Daerah Tutong. Antara yang memberikan sumbangan derma ialah Gedung Perniagaan Hua Ho dan ahli-ahli perniagaan Tionghoa Daerah Tutong. Produk sour cream and chives dip jenama Doritos didapati mengandungi sejenis cuka diperbuat daripada alkohol iaitu minuman keras yang dilarang bagi umat Islam untuk memakan atau meminumnya. Dapatan Jabatan Halal Syariah melalui bahagian kawalan makanan halal itu diperoleh berikutan aduan daripada orang ramai. Setelah dirujuk, syarikat pengeluar produk iaitu Walker Snack Food Limited, United Kingdom, mengesahkan tiada persijilan halal dikeluarkan ke atas produk berkenaan. Berikutan penemuan itu, pemilik premis diarahkan untuk mengasingkan semua produk tersebut serta-merta ke tempat atau ruang non-halal.
Semua pengimport, pasaraya dan kedai di negara ini juga dinasihatkan supaya melakukan tindakan pengasingan dengan serta-merta jika terdapat produk yang sama diedarkan dan dijual di premis masing-masing. Aduan dan maklumat mengenai penjualan produk-produk tidak halal secara terbuka, hubungi bahagian kawalan makanan halal Jabatan Halal Syariah di talian 716-6222 atau pejabat bahagian kawalan makanan halal di setiap daerah.